cover satu lagi, iaitu pending order. Okay, pending order ni satu benda yang korang perlu tahu. Dia sangat-sangat membantu. Macam tadi saya ada cover mengenai bila macam ni. Okay, ni kita panggil apa? Kita panggil dia breakout, betul? So breakout ni kita kena tunggu dekat sini, betul? Jadi kita tak nak jadi orang yang kena mengadap je chart. Kita nak jadikan benda ni satu perniagaan, iaitu dia boleh bergerak sendirilah. Okay, maksud saya dekat sini, itulah gunanya PO ataupun kita panggil sebagai pending order. Pending order ni satu jenis sistem, satu jenis sistem lah. Okay, sistem yang sangat-sangat kita panggil very good for us. Okay, dia sangat-sangatlah membantu kita. Sebab apa? Sebab dalam PO ni dia boleh ibarat, okay, katakanlah sekarang kita nak beli wallet. Okay, wallet dekat kedai Tumi katakanlah. Okay, so kita nak beli wallet. Jadi dekat wallet tu kita nampak harga yang kita tahu adalah yang kita nak tunggu sekarang. Okay, katakanlah sekarang market price harga wallet tu RM1,000 satu wallet, katakanlah. Okay, ini harga dia. Tapi kita nak tunggu harga tu sampai dekat RM500 baru kita nak beli. Tapi takkan kita nak pergi tunggu dekat depan kedai Tumi tu berhari-hari, makan tidur semua dekat sana. Tak logik kan? So itu dah bukan jadi satu industri, itu dah jadi satu benda yang tak profesional. So kita nak buat apa? Kita upah seorang untuk duduk dekat situ, untuk duduk dekat kedai Tumi tadi tu, kedai wallet kita tadi, sampailah harga RM500. Bila dia dah turun kat RM500, dia yang kita bagi assistant tadi, dia orang pertama akan pergi beli dekat kaunter. So dia akan pergi beli untuk kita. So itulah gunanya sistem PO ni atau pending order ni. Okay, jadi dalam hal kita tadi yang ni, situasi ni bila dah breakout, yang ni semua dia dah touch lah, kita dah beli pun kat sini. Jadi bila dia dah breakout di harga, kita buat apa? Kita letak PO dekat sini. So bila kita dah standby PO dekat sini, kita boleh buat apa? Kita boleh buat benda lain, kita boleh buat kerja lain. So bila dia sampai kat sini tanpa kita pegang telefon sekalipun, bila dia sampai sendiri, dia akan automatically buka pembelian untuk kita. Sedar-sedar mungkin kita buka telefon, dia dah fly dah. Dia dah dalam keuntungan dah. Nampak? So itulah kelebihan PO. Sama juga dalam keadaan downtrend. Okay, dalam keadaan downtrend. So dia dah breakout ni. Ini dah cerita dah lepas lah ni. Ni pun cerita dah lepas dah. So kita ambil yang ni. Ni baru breakout. So kita standby PO dekat mana? Kita standby PO kat sini. Nampak? Jadi dia sampai, dia automatically meniaga untuk kita. So dia tolong jualkan untuk kita. So dia jual kat sini. You see? So itu adalah pending order. Now kita akan masuk tentang SL, stop loss. Macam saya cakap tadi, stop loss ni merupakan satu perkara yang dia tolong set upkan untuk kita berapa kita berani untuk rugi. Okay, jadi saya akan go through balik macam mana dalam keadaan market yang betul-betul kita akan pakai MetaTrader sekali lagi. Okay, so dekat dalam SL bila kita dekat dalam SL, katakanlah sekarang ni kita hanya berani, kita ambil case yang sama juga tadi, wallet tu RM1,000 kan. Okay, wallet tak boleh, sorry. Kita ambil dalam situasi lain lah, okay. Kita ambil dalam situasi, sebab wallet tu bukan kita tak boleh je nak buat, tapi takut korang pening nanti. Okay, katakanlah sekarang ni kita ambil situasi ni. Okay, so kita letak PO kat sini. Okay, PO kat sini. Jadi kita dah buat pembelian kat sini. Tapi bila kita buat pembelian kat sini, kita kena ingat bila dia bermain dekat sini, kita sedang berada, kita sedang berada di dalam floating ataupun kerugian. Okay, tapi kerugian mesti kena ada maksima ada di mana. Betul. So katakanlah kita maksimum dekat sini, katakanlah, iaitu di sini total dia dekat sini adalah berjumlah $100, katakanlah. Okay, so kita nak risikokan $100. Maknanya bila dia kena kat $100, dia akan automatically tutup perniagaan kita tadi. Bermakna kita masih berada di dalam risiko kita. So itulah gunanya kita punya stop loss. Okay, so katakanlah dalam situasi ni lagi sekali kita buat pembelian kat sini. So we buy here. So dia melantun. Katakanlah dia jatuh. Jadi kita kata okay, sampai sini je aku memperugi, iaitu $10 katakanlah. So dekat $10 ni, bila dia kena dekat harga $10 ni, iaitu keuntungan kita dah negatif $10, kerugian kita dah negatif $10, tutup, habis. Jadi kalau kata kita tak letak benda tu, kalau kata kita tak letak SL tu, kekurangan dia adalah katakanlah ni, okay, dia memang naik atas, dia naik atas, kemudian dia terjun, dan kita tak letak apa-apa. Dekat sini $10 dah rugi. Turun lagi, dia dah jadi $50 lah kat sini. Turun lagi $100 dah. Lama-lama kita bankrupt kat sini, habis. So sebab itulah gunanya stop loss tadi. Okay,
So stop loss is very important. Setiap kali anda nak buat apa perniagaan di dalam perniagaan trading ni, korang kena wajib ada stop loss. Kena clear benda tu. Okay, so saya tunjuk macam mana contoh pending order dan sebagainya. Katakanlah saya ambil satu situasi kat sini. Saya punya favourite pair adalah gold. Kalau siapa yang follow saya kat Instagram tahu memang gold ni favourite saya. Okay, katakanlah dalam situasi ni so kita nampak ada kat sini, kita nampak lower low, lower high, lower low, lower high. So sekarang dia tengah buat apa dekat kawasan ni? Dia sedang membuat salaman dia. Betul tak? Dia sedang buat salaman dia dalam skop kecil lah. Nanti saya akan go through. Okay? Tapi katakanlah saya nak letak kat kawasan sini 11874. Katakanlah saya nak buat kat sini. So saya akan letak pending order kat sini. So saya ambil ini tadi, saya punya pair tadi, gold. Kemudian saya letak kat sini pending order, nampak? Pending order kat situ. Kemudian saya akan letakkan dekat sini sebanyak katakanlah $1 saya letak. So stop loss saya dekat mana? Maksimum saya stop loss saya katakanlah dekat sini. Okey, dekat sini, kawasan sini. Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu korang, untuk korang dapatkan berapa loss yang korang nak risikokan, korang kena tahu kita panggil benda tu adalah price intercept points ataupun pips. PIP. So price intercept points. Okay, dalam ni inilah kita panggil sebagai poin-poin di mana akan diperlukan untuk dikalikan dengan berapa. Okay, saya bagi contoh. Sekarang ni saya ambil pada kawasan ni. Yang first kali bila korang buka MT4, okay, dekat komputer je ada benda ni. Dalam telefon tak ada. So korang ambil tepi ni, bukan yang mouse ni, tepi ni. Ambil dia, klik pada sini ke sini. Dia nampak ada 338 tu. Kalau saya pusing dia jadi 200 pula. Ni dia jadi 600. Yang 600 yang kecil tu, yang 3 nombor tu. Itulah pips tu. Maknanya sekarang 346. Jadi apa benda saya boleh buat? Katakanlah sekarang ni saya ambil kalkulator. Saya punya lot size tadi, volume saya ni, lot size kan kita panggil dia. Lot size dia katakanlah saya ambil satu kan tadi kan. Jadi saya kalikan dengan 300 berapa tadi? 338. Okey, katakanlah 338. Campur dengan spread. Okey, spread nanti saya akan terangkan. Sambungkan spread katakanlah undang-undang 400. Makna $400 saya akan kali dengan 400. Bermakna saya akan risikokan $400 dalam setup ni. So saya kata okey, on. Tak ada masalah, insya-Allah okey. So saya ambil kat sini 1192.11. Okey. Pada harga apa? 118.8874. You see? 188.74. Okey, atas sikit lah. Saya ataskan sikit sebab mungkin dia terlampau dekat dengan current price. So saya dekat sikit. 189.13. Mana stop loss 192.11. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Saya check balik. Sorry, sell limit. Okey, nama dia sell limit. Okey, sell limit, bukannya buy limit. Okey, saya akan terangkan apa itu sell limit, apa itu buy limit. Okey. Okey, so kita dah standby kat situ. Jadi dekat sini akan ada satu harga dekat sini, bila dia kena dia akan mulakan perniagaan untuk kita. Okey. So, sebelum kita nak masuk kepada sekejap lagi, jangan risau tentang pips, tentang spread saya akan ulangi semula. Okey, don't worry about that. Cuma saya akan sekarang ni saya nak cover balik pasal pending order tadi Okey, pending order ada beberapa jenis. Okey, dia ada sell limit, ada buy limit, ada buy stop, ada sell stop. Okey. So dia ada buy limit. Okey, kita mula dengan sell limit dulu. Sell limit. Macam tadi Okey, sell limit ni adalah di mana kita katakanlah harga tu tengah macam ni. Kita letakkan di sini. Dia sebenarnya semua pun PO juga, cuma nama dia berbeza lah. Orang kata tu okey, assistant A nama dia apa, assistant B nama dia apa, assistant C nama dia apa, assistant D nama dia apa. So macam tu je lah. Okey, dengan apa fungsi mereka, itu je. Nothing so special lah. Okay, so sell limit nama dia. Sell limit ni jangan confuse lah. Sell limit dengan stop loss berbeza. Sell limit ni katakanlah situasi ni kita letak di sini. So price berada di bawah dia sekarang ni. So kita letak sell limit. Itu untuk sell limit. Okay. Untuk buy limit pula, okay, katakanlah saya letak buy limit. Buy limit pula dia, okay, saya tak payah tunjuklah sebab tadi tu memang saya tak untuk sell. So saya tak looking for buy lagi. Okay, untuk buy limit pula, jot down tadi adalah sell limit.
Buy limit pula situasi dia macam ni. Price dia masih di atas tapi kita dah standby kat bawah. Itu kita panggil sebagai PO buy limit. Nampak? So kita letak buy limit kat sini. So bila kita masuk pending order tu kita tahulah pending order ada macam jenis kan. So kita tahu okay, sell limit adalah untuk tadi, buy limit adalah untuk tadi. Okay, saya harap anda semua clear pasal tu. Okay. Alright, untuk sell stop pula dia ada satu lagi nama dia ada buy limit, sell limit, sell stop, buy stop. Okay, sell stop pula dia dalam situasi macam ni. Tapi saya tak sarankan anda untuk gunakan sell stop Sell stop pula dia macam ni. Price berada di atas tapi kita letak siap-siap di mana kita nak sell. Nampak tak? Kita tak tunggu dia datang untuk salam. Kita sendiri kita tunggu dia breakout. Bermakna kita tunggu dia breakout. Untuk sell stop dan buy stop ni kita punya target adalah bila kita nak buat perniagaan bila dia breakout. So saya tak sarankanlah benda ni. Okay, tapi untuk ilmu tak ada masalah lah, saya share kat korang So ini adalah sell stop. Iaitu kita letak untuk breakout. Bermakna katakanlah macam ni kan. Kita standby kat sini. Pada harga sekarang kat sini, kita standby kat sini. Sell stop, boom, bila dia kena baru dia akan buka perniagaan. Sebenarnya kita tak nak tu. Yang kita nak adalah kita nak salaman tu. Sebab apa? Bila salaman tu kita akan dapat harga yang paling mahal untuk kita jual. Kita tak nak jual kat sini. Betul tak? Sebab kita tak tahu lagi sama ada dia nak salam ke tak. Tahu-tahu kita dah ambil risiko kat sini. So lebih baik kita bagi dia pergi dulu. Kalau dia tak kena, dia tak bagi salam, so it's okay. Tapi kalau dia salam, kita dapat manage lah something dekat sini. Dan lebih kelihatan cantik dalam entry tu. Okay? Itu untuk sell limit. Untuk buy limit pula, sama juga dia punya konsep. Buy limit pula, katakanlah ada dekat sini. Kita standby kat sini buy limit. Padahal, price masih dekat sini. Sepatutnya yang kita nak adalah Sorry. Buy stop. Buy stop. Dia sebab nama diorang ni macam-macam. Jadi kadang-kadang kita sebagai trader kadang keliru juga. Tapi sebenarnya benda ni tak ada apa pun. Untuk stop ni, you kena ingat dia sentiasa berada di hadapan. Okay? Dia sentiasa berada di hadapan. So kalau macam ni, dia standby kat sini, buy stop. So bila dia kena, breakout, baru dia buka perniagaan tu. Okay, so saya ulangi semula. Untuk yang dengar dekat belakang dia limit, kita standby sebelum dia sampai harga tu. Okay? Untuk yang stop tu, kita hanya masuk bila dia breakout. So, itu saja. Simple. Okay? So, saya harap anda semua clear. Okay, now, kita akan masuk mengenai okay, ni tadi kita dah letak kan. So, insyaAllah lah. Harap-harap ni semua berjalan lancar. Okay, now, kita akan go through adalah mengenai pips dan juga spread. Spread. Okay, now untuk pengetahuan korang, dalam spread ni lah di mana broker ataupun orang tengah akan ambil keuntungan dekat sini. Okay, so spread ni basically kalau korang perasan dekat sini saya boleh tunjuk. Siapa masak sedap tu? Okay, so korang perasan tak? Dia ada dua line. Nampak tak? Dia ada dua line. Ada atas, ada bawah. So sebenarnya atas dan bawah tu kita panggil bid dan juga ask. Okay, so itu bidding ni dan juga dia punya ask lah dekat situ. Tapi cerita dia sekarang ni, bila kata kita nak tengok, okay, cara untuk anda nak buka spread, korang pergi ke sini, right click dan tunjuk spread. Okay, kenapa salah satu lagi saya sarankan anda untuk gunakan broker IC Market ni? So spread dia rendah. Selalunya spread sampai merepek lah selalunya sampai 40, 50. So basically dia akan ambil lah ruangan sikit. Katakanlah saya buy kat sini. Sekejap saya boleh lah ambil satu lah. Tak payahlah. Okay. Katakanlah kalau saya nak buy dekat sini, dia akan buy berada di atas sana. Kalau saya sell pula, dia akan sell di bawah sini. So tengah-tengah tu dia akan ambil commission. Okay, saya harap anda clear. Itu je, sesimpel tu je sebenarnya spread ni. So korang tengok kat sini berapa. Okay, macam mana nak gunakan spread ni dengan pips? Okay, pips ni adalah jumlah ataupun jarak antara satu tempat ke satu tempat. Okay, itu pips. Okay, dalam hal ni, okay, katakanlah kita letak pending order kat sini. Ini kita panggil apa? Sell limit. Sebab apa? Kita tunggu price sampai.
kita standby. Kalau stop, kita tunggu, kita breakout, kita masuk bila breakout. Okay, tu je beza dia. Tapi saya tak sarankan untuk stop ni semua. Saya tak sarankan untuk buy stop, sell stop. Saya sarankan untuk sell limit dan buy limit saja. Okay, so dekat sini sekarang kita sell kat sini, betul? Okay, so katakanlah stop loss kita kat sini. So jarak dia ni kita nak pakai apa untuk kita kalikan? Itulah kita gunakan sebagai pips ni. Alright. So pips ni adalah satu jumlah yang akan dikalikan dengan lot size kita. Alright, katakanlah lot size kita berada tadi, kita contohlah kata saya buka 0.1, bermakna 10 sen lah kan. So katakanlah jarak ni adalah 700 pips, katakanlah 700 pips. So apa benda patut saya buat? 700 saya kalikan dengan 10 sen ni tadi. Jadi saya dapatlah berapa risiko saya. So katakanlah 700 kali dengan 0.1, $70. So dekat sini saya riskkan negatif $70. Nampak? So itulah gunanya pips. So cara nak dapatkan pips, okay, ada kata 3 decimal point, ada 4 decimal point dan macam-macam lagi. Tapi cara yang terbaik, simple macam saya cakap, saya cuba simplekan benda ni. Korang ambil ni, sebelah cursor ni, ada ni, kita panggil sebagai crosshair. Ambil dia, katakanlah korang nak ambil kat sini, katakanlah korang nak ambil kat kawasan ni tadi. Kawasan A, tarik kawasan B. Apa ada kat tengah tu, itulah point dia. Nampak tak? Sekarang ni 300 lebih. Itulah dia. Katakanlah saya nak ambil kat sini. Jarak ni, sampailah ke sini katakanlah. Saya ambil dari sini, tekan, tarik. Bermakna berapa pip? 2240 pip. Macam tu lah cerita dia. Okay, sama juga dengan pair lain, bukan saya pada goal. Okay, saya ambil kat sini. Katakanlah saya ambil kat sini, sampai sini nak tahu berapa jarak dia. Saya ambil kat sini, saya tarik kat sini. 1240 pip. So macam itulah kisah dia. Okay, so saya harap anda semua clear. Jadi dalam kata lain adalah spread ni adalah commission untuk broker. So lagi kecil spread tu lagi bagus lah. Okay, untuk pips pula adalah jarak, berapa sebenarnya jarak dia untuk dikalikan dengan lot size kita. Okay, untuk dapatkan berapa risiko kita. So saya harap anda semua clear. Okay, now apa kena-mengena tadi saya cakap lebih kurang. Ada perasan tak tadi saya cakap sepatutnya tadi dekat dalam goal punya setup dia ada lebih kurang 300 lebih, tapi saya cakap lebih kurang 400 lebih kurang katakanlah kan. Sebab apa? Sebab katakanlah sekarang ni spread ni, dan spread ni dia tak static kan. Kadang-kadang dia boleh pergi sampai berpuluh-puluh, kadang-kadang dia boleh pergi sampai 70, 80, bergantung pada situasi. Okay, so now dalam situasi ni kita sekarang ni, sekarang dia dah main 6, 7. Okay, saya ambil lah. Tadi kalau 300 lebih, saya standby lah 400. Okay, sebab apa? Sebab kalau kita perasan, bila katakanlah kita kan nak ambil kat sini, katakanlah kita nak ambil kat sini, kawasan ni kita nak letak. Katakanlah kita nak letak kawasan ni. Tapi dekat kawasan ni sekarang ni, katakanlah kita letak stop loss kita dekat sini, dia tak akan sampai dekat situ. Dia akan sampai kat bawah, dia akan tutup dah. Jadi kita kena tambahkan dengan jumlah spread. Barulah dia akan jadi, katakanlah sekarang ni, di kawasan sini. Sekejap saya buang ni semua supaya anda lebih faham Di line merah, tengok line merah okay, di line merah ni katakanlah saya nak buat sampai sini, saya maksimum, saya mampu untuk nak jaga rugi saya. Okay, tapi kalau kena kat sini, dia sebenarnya tak kena kat sini. Sebab apa? Dengan kehadiran spread tadi yang kita nampak tadi. Saya buka kat sini lah, lagi nampak. Okay, katakanlah dekat sini saya kata dekat sini je maksimum aku boleh rugi. Tapi dia takkan kena kat sini. Sebab apa? Dia ada ni, tengah-tengah ni, yang dua ni, line merah dengan putih tu. Jadi apa benda yang akan berlaku? Kita buat apa? Kita tambahkan sikit atas. Bermakna bila dia naik atas, adalah ruang untuk dua kecil ni, spread ni, yang ni berapa banyak ni, untuk dia kena betul-betul kat level yang kita nak tadi. Okay, saya harap anda semua faham. Tapi itu untuk sell untuk sell. Untuk buy tak perlu. Sebab apa? Dia berada di bawah. Line nampak putih dia ada kat bawah. So tak perlu untuk kita nak tambah-tambahkan dengan spread. Makna kalau katakanlah untuk kita nak membeli, kita tak perlulah tambah dengan spread. Katakanlah situasi ni kita nak beli kat sini. Katakanlah kita nak beli kat sini, kawasan sini. So stop loss kita kat sini. So kita tak perlulah tambah. Maksud 30 tu, itu 30 sajalah. Tak perlulah nak tambah dengan 10 ke lagi untuk spread, tak perlu. Sebab dia, sebab line dia dekat bawah. Alright. Dan dia tak ada nak tambah-tambah dengan ni. Saya harap anda semua clear Kalau tak clear, boleh ulang balik video. InsyaAllah korang akan faham. Benda simple je. Okay.
Okay, so sampai situ saya perkongsian kita, dan saya akan sambung lepas ni kepada cara untuk entry menurut kita punya apa. Saya akan go through lepas ni dalam video yang lain. SL dulu, stop loss terlebih dahulu. Kemudian saya akan go through dengan apa candle-candle yang kita dah pelajari dan macam mana kita nak entry menggunakan candle-candle tersebut. Dan saya akan go through dengan candlestick pattern. Okay, so thank you semua. Sorry, chart pattern. So kita jumpa di next video. Assalamualaikum.